إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyambung perbahasan daripada kitab I'tiqad Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang ditulis oleh Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 486 Hijrah. Dan alhamdulillah kita punya kitab pada malam ni saya ada bawa lebih kurang 30 naskah. 15 saya letak dekat lelaki dan 15 saya letak dekat perempuan. Yang lelaki alhamdulillah dah habis, yang perempuan muslimat saya tak pasti. Okay. Dan alhamdulillah juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya kitab yang dulu yang saya bawa yang minggu lepas, ada orang infak, jadi bayaran ataupun harga dia tak seperti mana harga asal lah. Dan yang kali kedua ni pun ada lagi orang yang infak, tapi yang infak tu orang yang tengok live, bukan orang sini lah. Dia maklum kat saya dan dia bagi sejumlah wang lah untuk turunkan harga kitab tu. Orang daripada Besrah, Kuantan, yang maklum tu, yang tempat tu saya biasa kuliah, dan memang hari tertentu tu saya ada kuliah di situ sebelum saya pindah ke Perlis. Jadi dia orang ikut melalui live. Saya tak pasti sama ada dia orang tayang di surau dia orang, tak pasti. Tapi itu sebahagian pada rezeki yang Tuhan nak bagi, jadi rezeki pada tuan-tuan lah. Jadi kali kedua, jadi bilangan kita kekalkan dengan harga lama, dengan bilangan naskah yang ada pada malam ni. Tak pastilah kalau ada lagi yang nak infak lagi lepas pada ni, wallahu a'lam lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah Ta'ala mudahkan banyak urusan. Malam ni insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang ke-19 lagi, iaitu masih lagi di bawah bab puji-pujian Al-Imam Asy-Syafi'i kepada Allah Azza wa Jalla. Tahmidus Syafi'i, muka surat 19. Kita dah bahas sanad kitab tu, muka surat 19, terjemahan dia muka surat 18. Dan sebelum pada kita masuk bahas perenggan yang kedua, kalau muka surat 19 tu perenggan yang kedua, alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Sebelum pada nak bahas, saya nak sebut sekali lagi tentang status penulis kitab kita ni, iaitu Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf As-Sufyani Al-Hakkari, yang wafat pada tahun 486 Hijrah ni. Yang mana kalau kita tengok, kita dah sebut sebelum ni lah, kita dah sebut, dan benda ni pun dah kita lalu pada muka surat yang ke-7 sebelum ni, iaitu status beliau dari segi periwayatan hadis. Yang mana kita boleh tengok muka surat ke-7 Ibn Al-Najjar. Dia kata beliau mendengar banyak riwayat hadis dan bermusafir deminya, serta menyusun beberapa buah kitab sunnah.
Kata Ibn An-Najjar lagi, kebanyakan hadis yang diriwayatkannya adalah gharib dan munkar. Jadi ini apa yang disebut dan dinilai oleh para ulama hadis tentang hadis yang diriwayatkan oleh penulis kitab kita ni, iaitu Syekhul Islam Ahmad Ali bin Ahmad Al-Hakkari. Saya dah sebut sebelum ni, dia punya periwayatan dalam bab hadis ni memang ada sedikit kritikan di kalangan para ulama, tapi dia taklah dikritik sampai pada tahap yang teruk. Memang tak dinafikan. Saya sebut benda ni sekali lagi sebab apa? Sebab live sebelum ni ada orang petikai tentang kedudukan dia ni. Tak dinafikan, memang dia ada problem dalam bidang hadis. Dan saya pun dah sebut. Tapi kita kena tahu, riwayat yang dia bawa ini ada sokongan daripada riwayat para ulama lain yang lagi hebat pada dia. Antaranya ialah Al-Imam Ibn Abi Hatim, seorang jagoan dalam bidang hadis yang wafat pada tahun 327 Hijrah, lagi awal pada dia ni lah. Apa yang dia riwayat Al-Imam Ibn Abi Hatim sama dengan apa yang diriwayat dalam kitab yang nak kita baca ni. Jadi Al-Imam Al-Hakkari dalam periwayatan hadis lain memang dia ada problem, tapi untuk riwayat ini, iaitu riwayat akidah Al-Imam Asy-Syafi'i ini, ada beberapa tokoh lain yang meriwayatkan dengan bunyi yang sama, isi kandungannya pun sama. Jadi mustahil orang-orang seperti ini dia nak berpakat untuk palsukan kandungan. Sebab dia berbeza tahun. Imam Ibn Abi Hatim lagi awal, kemudian datang dia, dan sebelum-sebelum pada tu pun. Dan walaupun dia ada kritikan dalam bidang hadis, tapi dia ada kelebihan dalam bidang lain. Tapi dia berada pada tokoh kedudukan seorang ulama yang disebut sebagai saduq. Saduq ni maksud dia apa? Diterima riwayatnya, jika riwayat dia tu disokong oleh ulama-ulama lain. Tapi kalau riwayat hadis dia tu menyendiri, dia seorang, maka ianya perlu dinilai. Dan benda ni kita tak perlu jadi terkejut lah. Sebab ada orang dia macam terkejut, mungkin kerana konten yang akan kita baca ni, isi kepada matan akidah Imam Syafi'i ni, dia akan ada, kita akan tengok berlawan arus dengan apa yang orang duk pegang. Yang tu yang menyebabkan sebahagian orang cuba nak cari kat mana kelemahan Al-Hakkari. Sebenarnya bukan begitu. Saya dah sebut sebelum ni dengan jelas dan panjang lebar bagaimana para ulama qiraat, ulama dalam bidang baca Quran, mereka pun ada problem dalam bidang hadis, tapi bacaan riwayat Quran mereka diterima sebab mereka ahli di bidang tu. Contoh qiraat kita ni, Hafs an Asim. Qiraat kita baca Quran hari ni riwayat daripada Imam Hafs. Imam Hafs ambil daripada Asim. Asim dalam bidang periwayatan hadis lemah, tapi dalam bidang Quran dia hebat. Kita tak kata riwayat Quran dia ni mengarut, yang kita baca Quran ni tak disandarkan pada Nabi, sebab riwayat dia disokong oleh beberapa orang tokoh yang lain. Jadi itu disiplin dan tempat dia lah, supaya benda ni orang jelas. Yang pastinya apa yang kita baca ini telah dinilai dan telah diteliti. Ada sokongan dalam nuskhah ataupun manuskrip catatan-catatan para ulama ataupun cendekiawan Islam yang lain. Itu saja yang nak sebut. Jadi kita masuk pada muka surat 19. Perenggan yang kedua bawah tu, muka surat 18 tu pun perenggan yang kedua lah, yang terjemahan tu. Alhamdulillahillazi la yuadda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu tujibu ala muaddi madhi ni'amihi bi adaiha ni'matan hadithatan tujibu alaihi syukrahu biha. Maksud dia kita boleh tengok pada muka surat 18 tu. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bab puji-pujian dia kepada Allah? Dia kata alhamdulillah, maksudnya segala pujian bagi Allah. Kita dah bahas sikit minggu lepas. Perkataan alhamdulillah ni besar, sebab ia merupakan satu kalimah tahmid yang kita pun selalu sebut dalam solat kita. Kita baca suratul Fatihah, ayat pertama suratul Fatihah, selepas daripada bismillahirrahmanirrahim ialah alhamdulillahirabbil alamin. Perkataan ataupun ayat itu ianya mempunyai maksud yang besar. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab tafsir, perbahasan kalimah alhamdulillah tu sendiri pun dah besar. Saya dah sebut sebelum ni,
alif lam pada perkataan alhamdu dalam muka surat 19 kita ni, alif lam di hadapan tu dipanggil sebagai al-istidrakiyah. Kalau orang belajar bahasa Arab lah, dia ada banyak jenis alif lam ta'rif, dan ini dalam kategori alif lam istidrak. Maksud dia apa? Pengkhususan puji itu kepada Tuhan yang akan menenggelamkan semua puji-pujian kepada pihak lain. Maknanya puji itu selayaknya bagi Allah Azza wa Jalla. Bila mana kita sebut alhamdulillah, pujian pada makhluk terbatal, ternafi secara sekaligus. Maknanya kita nak sebut hebatnya, besarnya Tuhan ni, terlalu agung. Perkataan alhamdulillah ni pun belum mampu lagi untuk gambarkan apa yang Tuhan beri pada kita. Jadi alif lam tu dia panggil al-istidrak, iaitu alif lam yang menguasai dan menenggelamkan perkataan yang nak dimaksudkan itu, iaitu pujian. Sebab alif lam tu dia bergabung dengan hamdu, ianya ialah pujian. Sebab dalam bahasa Arab ada lagi perkataan lain yang sama makna dengan puji, iaitu al-madhu. Al-madhu maksud dia puji. Fulanun yamdahu fulan, satu orang memuji satu orang. Tapi perkataan al-madhu dia tak kuat nak letak pada Tuhan. Perkataan puji yang paling tinggi sekali dalam bahasa Arab ialah hamida, paling tinggi. Tapi nak sandar pada Tuhan, kalau ada perkataan lebih tinggi, kita akan letak perkataan tu sini. Tapi tidak ada dah perkataan yang lebih tinggi untuk bahasa Arab melainkan hamida ataupun hamdu. Lillah, segala puji bagi Allah. Lillah itu ataupun lafzul jalalah situ dia panggil al-istihqaq. Al-istihqaq maksudnya menjelaskan. Nak jelas kepada siapa? Nak jelas puji ni pada Allah, tak ada kepada yang lain. Allazi la yuadda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Maksudnya Tuhan yang tidak mungkin disyukuri walaupun satu nikmatnya, melainkan setelah dikurniakan nikmat untuk mensyukurinya. Perkataan ataupun opening puji-pujian yang Imam Syafi'i tulis ni besar. Dia nak sebut pada kita apa? Segala puji bagi Tuhan yang tidak mungkin kita boleh syukur terhadap nikmatnya, melainkan dia, Allah Ta'ala tu beri pada kita nikmat sehingga kita pandai puji dia dan syukur atas nikmat dia. Tuan-tuan boleh faham apa yang saya nak sebut ni? Maknanya kita ni, kita boleh sebut alhamdulillah, itu pun ialah daripada nikmat dia. Kita tak boleh nak puji Tuhan tanpa guna nikmat dia. Sebab lidah kita bercakap ni pun nikmat dia. Lidah kita bercakap pun nikmat dia. Maknanya kita tak boleh guna benda lain untuk tunjukkan kehebatan Tuhan dalam keadaan kita tak guna fasiliti yang dia bagi. Mesti kena guna. Nak sebut pada kita apa? Tuhan ni dia terlalu baik. Dia Ar-Rahman kepada semua hamba-Nya. Kerana dialah kita pandai sebut alhamdulillah. Kerana dia. Dialah yang memberikan kekuatan pada lidah kita yang ada dalam mulut kita ni sehingga kita boleh sebut alhamdulillah. Itu pun nikmat. Maknanya setiap kali kita nak buat, kita akan berada nikmat dalam nikmatnya. Sebab tu ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin membilang nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak akan dapat bilang. Dua kali ayat tu diulang dalam Quran, dua tempat dalam Quran. Tuhan pun guna perkataan yang cukup jelas nak beritahu nikmat dia banyak. Wa in ta'uddu, sekiranya kamu ingin membilang nikmat Tuhan, la tuhsuha, kamu tak akan dapat bilang. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia akan nampak perkataan ataupun ayat ni cukup besar nak tunjuk pada kita nikmat Tuhan cukup banyak. Mula-mula Tuhan kata wa in ta'uddu ni'matallah, sekiranya kamu ingin membilang. Adda ya'uddu maksudnya bilang. Bilang macam mana? 1, 2, 3, bilang lagu tu. Boleh bilang satu-satu. Okay. Allah Ta'ala kata la tuhsuha. Allah Ta'ala tak kata la ta'udduha. Allah Ta'ala kata la tuhsuha, tak akan dapat bilang. Sebab apa? Nikmat tu sendiri, jenis dia memang bukan jenis boleh bilang. Tak boleh bilang. Dia terlalu banyak.
macam pasir di tepi pantai. Tak boleh bilang sebiji demi sebiji, tak boleh. Sebab kita memang penuh dengan nikmat dia. Kita duduk dengan nikmat dia. Kita sekarang ni duduk masjid dengan nikmat dia. Lintasan hati pun kerana nikmat dia. Bergerak, berjalan, berhenti, makan, minum, semua duduk dalam lipatan dan juga selimut nikmatnya. Tak dapat kita keluar melainkan kita berada dalam nikmatnya. Okay. Jadi kata Imam Syafi'i, antara nikmat yang terbesar sini ialah lidah pandai sebut syukur pada Tuhan. Itu nikmat paling besar. Kemudian kata al-Imam Syafi'i, tujibu ala muaddi madhi ni'amihi bi adaiha ni'matan hadithatan tujibu alaihi syukrahu biha. Apa maksud dia situ? Nikmat yang telah melayakkan orang-orang terdahulu meraih nikmat lain yang wajib disyukuri. Apa maksud dia sini? Kita tengok sikit. Nota kaki muka surat 18 tu, nota pentarjemah nombor 2 tu. Okay. Dia sebut situ, nota daripada pentarjemah. Maknanya ni bukan nota daripada penulis kitab yang terjemah kitab ni. Dia kata, nota nombor 2 muka surat 18 tu, nikmat lain di sini juga bermaksud taufik dan dorongan daripada Allah. Demikianlah keadaan seorang hamba yang tidak mungkin mampu mensyukuri mana-mana nikmat kurniaan Allah dengan sebenar-benar kesyukuran, memadai jika dia sedar bahawa setiap kali dia memperoleh nikmat daripada Allah, dia wajib mensyukurinya. Syukurnya itu merupakan nikmat baru daripada Allah yang mesti disyukuri, dan syukurnya atas kesyukuran tadi juga menuntut kesyukuran. Berapa kali syukur itu? Faham tak tahulah. Okey. Saya nak bagi terang, bagi mudah sini. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit daripada kalangan hamba aku ni yang pandai bersyukur. Tuhan kata. Ini Quran sebut. Tabiat manusia, mereka ni payah nak bersyukur walaupun dapat dah nikmat banyak. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut la in syakartum la azidannakum. Ini ayat yang kita biasa dengar. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, kami tambah. Okey. Tambah situ nikmat apa? Iaitu nikmat taufik. Mulut ni jadi sedar, jadi ringan nak sebut alhamdulillah. Jiwa, hati kita ni jadi sedar, rasa kita ni terima nikmat Tuhan. Sebab kita kena tahu, semua makhluk atas dunia ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang berada atas muka bumi ni, sama ada makhluk tu boleh tengok dengan panca indera kita, ataupun makhluk yang kecil macam mikroorganism yang kecil tu kena tengok dengan apa benda lah, alat-alat dia tu, alat-alat nak bagi tengok makhluk ke bakteria ke apa, semua sekali tu dapat rezeki pada Allah Azza wa Jalla. Beza kita dengan makhluk lain ataupun dengan orang yang tak ada agama, kita ni sedar kita sedang terima nikmat pada Tuhan. Itu beza kita. Okay. Saya dah sebut sebelum ni, sebab apa Imam Syafi'i dia start lagu ni? Dia nak lawan kumpulan Murji'ah. Dia nak lawan fahaman al-irja'. Yang mana fahaman ini ialah fahaman yang menyebutkan tentang Tuhan ni dia buat aja, manusia yang pilih untuk nak ambil ataupun tak nak ambil apa yang dia buat. Itu fahaman Murji'ah. Murji'ah ni dia kata Tuhan ni dia sediakan semua fasiliti untuk makhluknya, dan semua lintasan-lintasan hati dia sedia, Tuhan sedia. Cuma Tuhan ni dia tak ada kuasa untuk menjadikan makhluk dia nak pilih yang mana. Kuasa tu ada pada makhluk tu sendiri. Contoh kita datang masjid dengan tak datang masjid, itu ialah daripada kita sendiri, bukan daripada taufik Allah Ta'ala. Itu fahaman Murji'ah. Yang selalu kita duk tengok orang duk sebut kan, Murji'ah moden ni, Murji'ah zaman moden ni, kita selalu tengok orang tak pakai tudung, tak tutup aurat, kita pun kata walaupun tak tutup aurat dia tu baik, dia tu ada iman. Kata-kata tu nampak macam okey, tapi tak okey sebenarnya. Sebab takrif bagi iman ni percaya dalam hati, lafaz di mulut, amal. Sekarang ni dia mungkin percaya dalam hati, dia percayalah kita Muslim kena ikut perintah Tuhan, tapi dia tak ikut lah. Ataupun orang selalu buat contoh, walaupun mulut dia tu teruk, suka maki orang, dia okey, dia beriman. Itu Murji'ah. Itu Murji'ah, walaupun dia tak lagi sampai Murji'ah
zaman sahabat tu, Murji'ah yang teruk tu. Cuma dia ada orang kata apa, bias-bias, bibit-bibit Murji'ah sikit-sikit. Sebab orang yang ada iman yang betul, dia akan rasa nak ikut perintah Tuhan. Kalau dia tak ikut perintah Tuhan, iman dia tu ada problem. Sebab golongan Murji'ah mereka percaya iman tak naik tak turun, dia statik. Kecuali ahli sunnah. Ahli sunnah percaya, kita semua ni percaya iman ni dia akan meningkat dan dia akan turun. Meningkat macam mana? Buat amal kebaikan dia meningkat, buat maksiat banyak dia turun. Dia jadi nak buat maksiat pada Tuhan, dia jadi nak lawan perintah Tuhan tu sebab iman makin menurun. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut la yu'minu ahadukum. Banyak hadis Nabi sebut lagu tu. Tidak beriman satu orang. Bukanlah maksudnya penafian iman, maksud dia ialah menafikan kesempurnaan iman. Nabi kata siapa-siapa yang tidak merahmati tetangganya, tak buat baik dengan jiran dia, tidak ada iman. Bukan maksud dia kafir, iman dia tu kurang. Peratusan yang sepatut kena ada 100%, mungkin ada 60, 80 je, tak sempurna. Okay. Jadi ini dia panggil mas'alatun irja, nafyun mas'alatul irja, menafikan problem kumpulan Murji'ah. Imam Syafi'i tulis ni. Okay. Sebab Imam Syafi'i nak lawan kumpulan ni, nak beritahu kita ni bergerak ke arah kebaikan daripada taufik Allah Azza wa Jalla. Bergerak ke arah keburukan kerana kita tak pandai kawal hawa nafsu dan ikut bisikan syaitan. Tapi semua benda yang baik ni Tuhan yang pilih kita. Sebab tu kita akan tengok kita dengan sebahagian orang yang orang Allah Ta'ala tak beri taufik. Sebahagian orang panca indera semua okey, anggota badan semua okey, tapi tak boleh mari majlis ilmu, tak dapat datang. Apa kurang dia sebab dia tak mari? Adakah dia tak ada kaki nak mari berjalan masjid? Dia ada kaki. Ataupun dia tak ada kenderaan nak mari masjid, lagi banyak kenderaan dia pada kenderaan kita, tapi tak boleh mari. Apa sebab jadi macam tu? Nikmat taufik tak ada. Itu maksud dia. Tuhan tak jadikan dia boleh pergi. Macam ada orang dia kaya, banyak duit, dia boleh, dengan duit dia tu, kalau kita nak sebut secara melampau lah, dia boleh pergi buat umrah balik hari pun, tapi dia tak pergi. Sepanjang hayat dia tak pergi. Tak berminat dia nak pergi ke tanah suci, walaupun dia banyak duit. Dia boleh ambil package yang paling selesa dia nak pergi umrah, kalau tak nak crowded dengan orang, tapi tak terbuka hati dia. Ada orang yang sangat miskin tapi nak sangat pergi, jiwa berbeza. Itu juga termasuk daripada nikmat. Sebab tu kita jangan nampak nikmat ni dia hanya bersifat material. Antara nikmatnya ialah diringankan kaki ke arah kebaikan, diringankan semua anggota badan kita ni pandai nak berzikir, nak bersyukur pada Tuhan. Itu pun nikmat. Itu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i pada perenggan kedua ni. Dia kata tujibu ala muaddi madhi ni'amihi. Yang mana nikmat yang dikurniakan itu akan menyebabkan seseorang itu akan lebih pandai bersyukur untuk masa akan datang. Nak sebut pada kita nikmat taufik ni luar biasa. Allah Ta'ala beri pada kita banyak nikmat, kita sedar diri. Sebab tu kalau kita baca surah dalam juzuk 30, dia ada satu surah nama Al-Adiyat. Surah tu kita selalu baca surah tu. Saya yakin orang kita ni hafal surah tu. Wal-adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbih lakanud. Saya nak sentuh 5 ataupun 6 ayat. Pertama, al-adiyat ni apa dia? Maksud dia, al-adiyat ni maksudnya ialah kuda perang yang berlari kencang. Itu maksud al-adiyat. Saya nak sebut tentang faham konsep nikmat ni. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Adiyat, wal-adiyati dhabha, sumpah Tuhan yang pertama, demi kuda perang yang telah berlari kencang sehingga dengar bunyi nafas dia. Dhabha, bunyi nafas dia tu kuat. Tuhan sebut sifat kuda perang ni, nafas dia tu dah kuat dengan sebab dia berlari kencang. Falmuriyati qadha, ayat kedua, dengan sebab lari laju tu tapak kakinya mengeluarkan percikan api. Falmuriyat maknanya dia lari laju, qadha sehingga keluarnya, orang kata apa, dia punya bunga api tu keluar dengan sebab lari laju. Tapak kaki dia tu, ladam kuda tu lari laju sampai boleh keluar percikan api. Laju lah, sakan lah kuda ni lagi.
falmuriyati qadha falmughirati subha, dan dia menyerang musuh pada waktu subuh, awal pagi. Maknanya kuda ni jenis kuda yang pantang, disuruh berjuang, disuruh berlari, dia akan berlari tak kira waktu. Sebab dia ada binatang-binatang ni dia jenis malas waktu tertentu, macam orang. Orang subuh ni lembab, binatang subuh pun lembab. Sebab tu orang yang pelihara binatang, dia tahulah waktu binatang cergah tak cergah. Tapi kuda perang ni betapa dia ni ada satu sikap bersiap siaga. 2 pagi pun dia boleh berlari kencang di medan perang, 3 pagi pun boleh, subuh pun boleh buat kerja. Waktu manusia, waktu makhluk semua diam subuh ni. Tapi kuda perang ni dahsyat. Falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a, sehingga berhambur semua sekali debu-debu dengan sebab lajunya lari tu. Fawasatna bihi jam'a, dan berani masuk di tengah-tengah gelanggang. Berani kuda ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-6, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia ni dengan Tuhannya sangat-sangat tak mengenang budi. Apa maksud ayat ni ataupun surah ni? 5 ayat duk cerita sifat kuda. Nafas kuat, berlari sampai keluar percik api, bangun awal pagi, aktif tak kira waktu, berani masuk tengah-tengah gelanggang perang, maknanya berani gadai nyawa. Allah Ta'ala nak sebut apa? Wahai sekalian manusia, malulah kamu pada kuda tu. Kuda tu tak kena dosa pahala, tapi bila mana diminta untuk berbakti pada tuannya, dia sanggup berbakti pada tuannya. Sedangkan kamu manusia dapat nikmat lebih pada kuda dapat nikmat, tapi kamu lupa nikmat Tuhan. Itu maksud ayat tu. Itu kita panggil tadabbur ayat. Okay. Mana kita tengok Tuhan dia tarik perhatian kita, suruh tengok kuda, dia tak suruh tengok binatang pelik-pelik. Sebab kuda banyak dalam kalangan masyarakat Arab pada waktu tu. Kita pun banyak. Ambil pula contoh kuda perang. Kuda perang ni dia tidak akan ada istilah berpaling tadah pada tuannya. Macam anjing juga. Macam anjing yang dilatih. Anjing yang pihak orang kata apa, askar guna ke polis guna. Inilah anjing yang dilatih untuk patuh. Apa saja mesti kena dengar. Dan dia dilatih untuk kenal barang-barang tertentu. Dia tak pernah terlintas dalam kepala dia nak berpaling tadah, dia nak tolong penjenayah pula, tak ada. Itu anjing. Lebih hina daripada sekalian manusia dan sekalian makhluk. Bila mana kita nak tunjuk kehinaan, kita akan sebut anjing. Tapi anjing Tuhan berikan dia ada kebaktian yang tinggi. Kuda perang, apa nilai kuda? Adakah dia akan dibayar gaji dengan dia kerja bersungguh-sungguh dengan Tuhan dia? Dia dapat pangkat ke? Dia akan, kalau dia masuk dalam medan perang, dia boleh menang perang tu, dia akan dapat datuk ke, panglima ke, tak ada. Tak ada apa yang dia dapat. Tapi dia boleh berbakti. Wahai manusia, malu pada binatang. Itu maksud dia. Saya nak sebut, nak beritahu pada kita sekarang ni, bagaimana nikmat Tuhan yang Tuhan beri pada kita ni cukup banyak. Tiba-tiba terlupa kita pada dia. Terlupa kita pada dia. Dan kita jadi baik, boleh ingat dia pun kerana dia. Bukan kita boleh ingat Tuhan ni, duduk masjid, mari masjid ni kita boleh ingat Tuhan ni, bukan kerana hati kita kuat. Yang kuat tu pun kerana dia juga, bukan kerana orang lain, bukan kerana pihak lain, bukan kerana kita buat latihan semayang, jadi dia kuat sendiri, tak juga. Jadi itu yang Imam Syafi'i nak terang kepada golongan Murji'ah. Sedar dirilah kamu wahai Murji'ah. Sedar dirilah wahai kumpulan-kumpulan yang tak betul dalam bab iman ni. Turun naik iman itu kerana Tuhan. Kamu pandai petah bercakap pun kerana Tuhan. Kamu rajin buat ibadah, duduk atas jalan betul pun kerana Tuhan. Okay. Lepas pada tu, muka surat yang ke-21. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wala yablughul wasifuna kunha 'azamatihi. Maksud dia, golongan yang menyifatkannya tidak mampu mencapai hakikat keagungannya. Okay. Itu maksud bagi wala yablughul wasifuna kunha 'azamatihi. Tidak akan mampu. La yablugh, tak mampu, tak sampai. Al-wasifun maksudnya orang-orang yang menyifatkan kepada Tuhan. Wasif, mai pada perkataan al-wasfu. Keluarlah daripada tu sifat. Dia punya masdar, kata terbitan dia. Okay. Tuhan, Imam Syafi'i nak beritahu pada kita sini apa?
Nak sifatkan Tuhan ni, nak kata Tuhanlah Tuhan yang maha baik. Kita guna perkataan, kita pandai, kita belajar bahasa sampai tahap boleh buat macam-macam syair. Kita pandai dalam bahasa tu. Kata Imam Syafi'i, tak boleh lagi nak sifatkan secara tepat kebesaran Tuhan, tak boleh. Kita pandai belajar bahasa, kita belajar bahasa Melayu ke bahasa Arab ke sampai boleh bersyair. Carilah perkataan yang indah yang mana-mana, kita pun nak sifatkan Tuhan, tak boleh. Dia tak sampai 100% kepada kebesaran Tuhan tu, tak akan sampai. Allazi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifu bihi khalquhu. Apa maksud dia sini? Sebagaimana dia sendiri menyifatkan dirinya dalam Al-Quran, bahkan melangkaui penyifatan para makhluknya terhadap dirinya. Okay. Bahagian ni kita kena beri perhatian, sebab bahagian ni kata para ulama, ianya disebut sebagai khatul ahmar, red line kepada ahlu sunnah wal jamaah dalam berinteraksi dengan sifat dan zat Tuhan. Okay. Yang ni antara benda paling penting Imam Syafi'i nak bagi poin pada kita. Allazi huwa kama wasafa nafsuhu. Macam mana kita nak sifatkan Tuhan? Kita hanya boleh sifatkan Tuhan seperti mana yang dia sendiri sifatkan diri dia. Dia sebut tentang diri dia macam mana, kita kena sebut macam tu. Dan itulah lafaz tertinggi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, bahagian daripada ayat Quran. Allah Ta'ala suruh kita sebut, Nabi pun ajar kita sebut, aku menyebut dengan nama Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tuhan yang sifatkan dia tu Ar-Rahman Ar-Rahim, paling tinggi tu, tak boleh pergi lebih pada tu dah. Sebab itu Tuhan sendiri yang sebut. Contoh lain, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, esa, paling tinggi. Sebab itu firman Tuhan, tu kalam Tuhan. Tuhan sendiri sebut diri dia macam mana. Dia sebut dalam banyak ayat, dia kata innallaha huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha penyayang. Dia sebut diri dia. Jadi kita sebagai makhluk ni, sebagai hamba, kita sebut macam dia sebut. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa fawqa ma yasifu bihi khalquhu, dan apa yang dah Tuhan sifatkan pada dirinya, ianya paling tinggi berbanding apa yang telah disifatkan oleh makhluk-makhluknya. Maknanya makhluk nak sifatkan Tuhan macam mana? Nak sifatkan Tuhan dengan macam ni, tapi yang pasti Tuhan itu ianya paling tinggi dengan ayat yang dia sebut tentang dirinya. Maknanya kita nak kenal Tuhan macam mana? Kena kenal melalui ayat-ayatnya, firman-firmannya, iaitu dalam Al-Quran, ataupun melalui Rasulnya dan Nabinya. Dan Rasul dan Nabi kita ni umat akhir zaman ialah Nabi Muhammad. Dialah pihak yang ataupun orang yang paling berhak untuk menceritakan Tuhan pada kita. Dan tanggungjawab seorang Nabi ni, dia cerita tentang diri Tuhan secara jelas. Dia tak akan cerita sehingga kita jadi pening. Itu bukan tugas seorang Nabi. Seorang Nabi ni dia akan cerita bagi jelas, sehingga kita umat akhir zaman ni tak akan jadi macam payah nak faham, ataupun kita macam kena takwil ni yang ni. Sebab Nabi sebut ni macam tergantung. Jadi itu bukan mari pada Nabi. Nak sebut pada kita, itu cara dia. Jadi nak sebut sini, bila mana kita berinteraksi nak faham zat Tuhan ataupun sifat Tuhan, kat mana ataupun macam mana cara dia, kita kena berinteraksi dengan ayat-ayat yang cerita tentang diri Tuhan, yang mana ayat tu Tuhan beritahu, bukan orang lain beritahu. Sebab Tuhan tak lantik pihak yang kedua ataupun ketiga untuk menguruskan pengumuman tentang diri dia, melainkan dia dah beritahu dalam Quran. Berbeza dengan bab lain, benda lain, kita boleh sifatkan sesuatu dengan akal kita. Tapi kalau Tuhan, kita tak boleh sifatkan dengan akal. Akal kita akan lemah bila mana nak cerita tentang zat Tuhan, nak cerita tentang sifat dia. Cuma kita boleh sebut macam apa yang dia sebut dalam Quran tentang diri dia. Dia sebut tentang zat dia. Zat ni saya nak terjemah macam mana? Zat ni lah apa-apa yang ada pada diri Tuhan. Dia sebut dia berada di mana ke, dia sebut dia buat Nabi Adam dengan apa ke, dia berinteraksi dengan syurga neraka macam mana, itu tentang diri dia.
Lepas tu sifat dia, iaitu sifat dia pemurah, pemaaf, penerima taubat. Ini yang kita duk belajar dalam Al-Asmaul Husna. Benda lain atas dunia ni kita boleh berinteraksi dengan akal. Sifat-sifat makhluk ni kita boleh berinteraksi dengan akal. Saya beri contoh pada tuan-tuan. Orang nak beritahu pada kita tentang masam. Maknanya ada satu orang mari dekat kita beritahu, makanan yang kita makan tadi tu masam. Andaikan kita ni jahil, masam tu macam mana? Masam kita tak tahu. Jadi orang tu dia nak faham kita, kata masam ni macam sos tomato kot masam. Dia sifatkan masam tu macam sos tomato. Maknanya dia cuba sandarkan masam tu macam rasa buah tomato. Boleh tak buat benda tu dengan makhluk? Boleh. Dengan makhluk tak ada masalah. Contoh orang nak beritahu berita madu tualang ni manis macam mana? Manis dia macam gula, tapi gula tertentu. Kita pun guna gula untuk sebut tentang manisnya madu tu. Boleh tak boleh? Akal kita boleh faham? Okey, akal kita boleh faham. Automatik akal kita boleh. Walaupun kita tak rasa madu tu, tak rasalah makanan yang masam tu, tak rasa. Kita boleh guna kaedah tu. Okay. Dan yang kedua, kita guna panca indera kita. Sebab tu akal manusia ni, dia nak faham satu benda dua cara. Pertama, dia guna panca indera dia. Contoh, dia nak tahu macam mana rasa pahitnya sayur ni. Dia pergi rasa sayur tu. Dia ada duit, dia pergi beli. Orang beritahu pada kita, okey, ikan patin kawasan ni sedap. Macam mana nak yakin benda tu sedap? Pergilah kawasan tu, beli. Itu cara pertama. Cara kedua, dia panggil al-qiyas. Ni bukan qiyas dalam ilmu fiqh. Qiyas maknanya sandar sesuatu tu dengan benda lain. Macam saya buat contoh tadi lah. Maknanya orang nak beritahu, sejuk perlis ni panas macam mana? Panas macam kita pergi buat umrah Arab Saudi tu. Lebih kurang, mungkin lebih sikit ataupun kurang sikit, tapi akal boleh faham. Nak beritahu pada kita apa? Bila mana satu-satu benda tu kita nak faham sifatnya, akal kita akan guna kaedah kita pergi kat tempat tu, ataupun kita rasa benda tu, ataupun kita dengar cerita pada orang, orang tu pun dia terang kat kita dengan cara dia sandarkan dengan benda lain. Nak beritahu macam mana cantiknya kawasan ni, kita pun cerita cantik dia macam kawasan ni. Tapi untuk Tuhan dia tak boleh guna kaedah tu. Itu benda kita kena tahu dulu. Makhluk kita boleh cerita, okey macam mana belalai gajah ni macam ni. Tapi untuk Tuhan, kalau kita bertemu dengan ayat-ayat, contoh yadullah fauqa aidihim, tangan Tuhan di atas tangan-tangan kamu semua. Sampai ke ayat ni nak beri faham tangan Tuhan macam mana, nak guna qiyas lebih kurang tangan kita, tak boleh, jadi kufur pula. Lepas tu nak guna kaedah apa? Tak ada kaedah untuk bab ni. Sebab kaedah dia ialah kita terima seperti mana yang diberitahu oleh dia. Kita semua setuju ayat tu ayat Quran. Kita tak kata ayat tu ayat kitab lain. Dan kita pun ada satu kefahaman orang Islam, ayat Quran ni ialah kalam Tuhan. Melainkan kita Khawarij ke Mu'tazilah ke percaya Quran tu makhluk. Maknanya orang boleh hejah ke atau perkataan tu macam-macam. Okay. Nak beritahu kepada kita kaedah yang paling selamat untuk berinteraksi dengan ayat sifat, ayat zat Tuhan ni ialah amiruha bila kaif. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Baca ayat tu lalu saja. Saya bukan nak buka kontroversi apa semua, cuma nak beritahu kaedah asal para ulama. Maknanya kalau baca ayat Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan itu berada di atas arasy. Itu terjemahan bagi bahasa tu. Tak ada dah terjemahan lain. Saya tahu benda tu akan ada orang takwil apa semua. Cuma nak sebut dari segi kaedah asal. Bila mana jumpa ayat tu, macam mana sahabat buat, macam mana para ulama yang kurang awal buat, dia baca, lepas tu dia lalu. Sebab dia tahu benda tu tak boleh nak terjemah. Cuma bila mana orang Islam makin bertambah, orang Islam bukan hanya orang Arab. Sebab Quran ni bahasa Arab, orang Islam dah mulai masuk bangsa lain dah yang masuk Islam. Jadi ia perlukan sedikit elaboration ataupun penerangan. Sebab tu keluar kumpulan yang takwil, keluar kumpulan yang cuba nak beri faham, jangan faham dengan faham zahir ayat. Kita malam ni bukan kita nak bincang kumpulan ni betul, kumpulan ni salah. Saya nak sebut macam mana benda tu bergerak makin luas. Dan kadang-kadang dia membuka pintu-pintu baru pula, iaitu pintu faham cara baru. Okay.
Yang pastinya ayat-ayat macam tu yang kita sebut sebagai ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang perkataan yang Tuhan guna tu, benda tu ada pada makhluk. Tangan, kaki, betis, ni benda-benda ni kita pun dah ada benda tu. Tiba-tiba Tuhan kata dia pun macam ada benda tu. Jadi nak elak kita punya kepala ni boleh gambar benda-benda yang tak betul. Sampai ayat tu duduk. Duduk macam kita duduk atas kursi ke? Tak boleh ada apa-apa pun dalam kepala kita waktu tu. Tak boleh faham apa-apa pun, tak boleh lintas apa pun. Itulah yang paling selamat. Yang paling selamat lagu tu sebab kaedah yang disebutkan oleh para ulama gitu. Amiruha bila kaif. Para sahabat tak bahas sebab tu. Okay. Jadi Al-Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dia sebut macam itulah kita nak menyifatkan tentang sifat Tuhan, macam mana yang dia sifatkan, lagu itulah yang kita sifatkan. Tak lebih tak kurang. Lebih dia akan jadi tambah sifat Tuhan pula. Kurang kita jadi mengurangkan sifat Tuhan ataupun kita panggil ta'til. Okay. Ahmaduhu hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalalihi. Okay. Apa yang disebut sini? Ahmaduhu, aku memujinya dengan pujian yang layak dengan kemurahan dan kebesaran keagungannya. Inilah perkataan yang paling baik bila mana kita nak puji Tuhan. Aku memujimu dengan pujian yang bari, kama yang bari, yang paling layak, seperti mana likarami wajhihi wa izzi jalalihi, dengan kemuliaan, kemurahan dan kebesaran keagungannya. Jadi Imam Syafi'i dia nak tunjuk, ekspreskan dia punya pujian pada Allah Azza wa Jalla tu dengan dia guna perkataan tu. Ahmaduhu hamdan, aku puji kamu wahai Tuhan dengan pujian yang paling layak, dengan kemuliaan keagungan kamu. Likarami wajhihi, aku memujinya dengan pujian yang layak dengan kemurahan dan kebesaran keagungannya. Wa asta'inuhu isti'anata man la haula wala quwwata illa billah, dan aku memohon pertolongannya dengan pertolongan tolong seseorang yang tiada upaya, tiada daya upaya baginya melainkan dengan pertolongannya. Imam Asy-Syafi'i kata wa asta'inu isti'anata man la haula wala quwwata illa billah, dan aku mohon ataupun aku minta tolong kepadamu wahai Tuhan. Isti'anah maksudnya minta tolong. Macam mana minta tolongnya orang yang tidak ada apa-apa daya upaya kepadamu. Sebab apa? Sebab waktu ni sudah berlakunya fitnah. Kita kena tahu, ini ni pujian Imam Syafi'i ni dia satu bahagian daripada surat yang dia hantar kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Kalau kita tengok pada muka surat sebelum ni, pada perenggan pertama dia sebut fi risalatihil misriyah, risalah yang dihantar ke Mesir, kepada risalah al-misriyah yang dihantar kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Jadi dia nak puji Tuhan tu, dia tak melerek-lerek panjang. Dia puji dengan kalimah yang paling selamat. Kemudian dia kata wa astahdihi bihudahu alladhi la yadhillu man an'ama bihi alaihi. Aku memohon petunjuk. Astahdih maksudnya aku memohon petunjuk dengan hidayahnya yang mana tidak sesekali akan sesat orang yang diberi nikmat petunjuk tersebut. Ini dia panggil kalimah doa dan juga isti'anah, tawassul Imam Syafi'i dengan Allah Azza wa Jalla. Minta pada Allah Azza wa Jalla supaya diberi hidayah, puji Tuhan beri hidayah. Kemudian dia kata situ wa astaghfiruhu lima azlaftu wa akhartu istighfara man yuqirru bi'ubudiyyatihi wa ya'lamu annahu la yaghfiru dhanbahu wa la yunjihi minhu illa hu. Maksud dia apa? Aku mohon ampun kepadanya, yakni kepada Allah, atas dosa yang terdahulu, lima azlaftu, yakni dosa yang terdahulu, wa akhartu ataupun dosa yang terkemudian, istighfara man yuqirru bi'ubudiyyatihi, dengan minta ampunnya orang yang mengiktiraf kehambaan yang ada pada diri. Wa ya'lamu, dan aku mengetahui, annahu la yaghfiru dhanbahu, dan aku mengetahui tidak ada yang dapat mengampunkan dosa, wala yunjihi, dan menyelamatkan aku daripada azabnya, minhu illahu, kecuali kamu ya Allah. Okay. Jadi ni lafaz pujian Imam Asy-Syafi'i
dan lafaz-lafaz kerendahan. Kerendahan, tawaduknya kita sebagai seorang hamba minta kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ni sebelum daripada kita nak bercakap, contoh nak bercakap dalam bab ilmu apa semua ni, kita bercakap guna cara ni. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam Muslim, dia ada satu bab dia panggil bab khutbatul hajah. Bab mula-mula nak bercakap ni apa kena sebut. Nabi ajar pada kita. Dia panggil khutbatul hajah. Khutbatul hajah ni alhamdulillah kita di Perlis ni dia masyhur khutbatul hajah. Tiap-tiap kali kita dengar khatib baca khutbah salat Jumaat, mula-mula tu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Itu dia panggil khutbatul hajah. Exactly datang pada hadis Nabi. Dan kita kena tahu khutbatul hajah ni telah mengislamkan, orang kata apa, satu orang sahabat. Dia ada satu orang sahabat ni, dia ni bomoh. Dia bomoh. Zaman Nabi belum hijrah ke Madinah lagi. Dia ada satu orang lelaki, ni saya cerita, saya tak terlupa sebab sebut on the spot macam ni, tak ingat dia punya nama orang sahabat tu. Okay. Tapi dia ni seorang bomoh. Mari daripada luar Mekah, mari nak buat umrah jahiliah, bukan umrah macam sekarang ni lah. Okay. Mula-mula dia masuk Mekah, orang duk bercerita. Dia kata di Mekah sekarang ni ada satu orang lelaki, sedih sangat lelaki ni. Orangnya muda, daripada keturunan yang baik, tapi dia ada satu penyakit, suka cela berhala. Hari-hari cela berhala. Siapa tu? Muhammad. Dia ni tok bomoh. Dalam hadis sebut, dia kata, dia mengaku depan Nabi, inni arqarrih, aku ni pandai berubat dengan guna angin. Bomoh santau kot lebih kurang okay. Pandai guna angin ni apa semua. Okay. Dia dengar orang cerita, ada seorang budak muda, dia dalam hati dia kata, kalau aku jumpa kawan tu, aku akan berubatlah dia. Dia jumpa Nabi. Saya nak ringkas cerita. Dia jumpa Nabi, dia pun beri tawaran pada Nabi. Dia kata, wahai pemuda, aku dengar kamu ni ada satu masalah, suka cela berhala. Dia dalam fahaman dia, Nabi tu sakit gila, suka cela berhala. Okay. Lepas tu dia kata, kalau kamu nak berubat, aku nak beri servis percuma berubat dengan aku. Okay. Nabi kata, halla tasma'u minni syai'an, boleh tak dengar pada aku sikit perkataan aku nak cakap? Okay, dia kata, okey, sila cakap. Nabi pun cakap, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh, sampai dekat mana? Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ. Ni ayat opening, ustaz-ustaz nak kuliah pakai ayat ni, khutbah Jumaat pakai ayat ni. Okay. Jadi dia pun kata pada Nabi, boleh tak kamu ulang sekali lagi daripada awal balik ayat tadi? Nabi pun ulang innal hamdalillah sampai dekat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu dia pun kata, ulang sekali lagi, 3 kali ulang. Okay. Bila mana 3 kali ulang, dia pun kata, aku ni dah dengar macam-macam mantra sihir, aku dah dengar. Aku pun biasa dengar syair-syair yang hebat, tapi aku tak pernah dengar perkataan yang sehebat ni. Tu bukan ayat Quran pun, baru hadis tu, baru opening tu. Okay. Dia pun, saya ringkas cerita, dia hulur tangan dekat Nabi, dia kata, aku nak bai'ah masuk Islam kerana perkataan tu sahaja. Dalam khutbatul hajah ni, dia ada isti'anah dan juga istighfar, minta pada Allah Ta'ala beri hidayah pada orang dan jauh kita daripada sesat, dan kita minta ampun pada Tuhan. Dia bukan ayat Quran. Nanti minggu depan saya akan correction balik siapa cerita tentang seorang lelaki yang masuk Islam kerana dengar khutbatul hajah. Nama dia, tengah azan tadi baru duk teringat, Dhiman Al-Azdi nama dia. Boleh tengok dalam Sahih Muslim, boleh tanda. Dhiman Al-Azdi ni siapa dia? Arqarrih, orang yang sakan bomoh orang ni. Sakan, dia bomoh orang ni cukup pandai. Dan dia pula, orang kata apa, ketua kabilah Al-Azd. Ketua kabilah, maknanya dah lah tok bomoh, lepas tu dia pula pembesar bagi kabilah tu. Okay.
Dia masuk Islam kerana dengar khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi Imam Syafi'i yang kita duk bahas ni dia guna kaedah macam khutbatul hajah juga nak start. Sebab tu kalau tengok pada muka surat yang ke-19 tadi dia start alhamdulillah, tapi dia tak guna secara exactly samalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kerana khutbatul hajah ini telah masuk Islamnya seorang lelaki nama Dhiman Al-Azdi. Dengar daripada Nabi sampai minta ulang 3 kali. Minta ulang sampai 3 kali, akhirnya ulur tangan bai'ah dengan Nabi nak masuk Islam. Dan sebahagian riwayat kata bukan dia seorang masuk Islam, dia telah ajak kaum dia Bani Azd masuk Islam dalam lebih kurang 30 atau 40 orang. Hanya kerana khutbatul hajah. Dia tak dengar ayat Quran pun. Okay. Jadi penting untuk kita mulakan tulisan ke ataupun percakapan, contohnya percakapan yang ada manfaat lah. Kita start dengan khutbatul hajah. Orang yang nak kuliah ke, orang yang nak khutbah ke. Tapi kalau nak pergi beli nasi lemak tak perlulah khutbatul hajah. Nak beritahu nasi lemak 2 bungkus tu start dengan innal hamdulillah dulu tak perlu. Cuma nak beritahu pada kita perkataan yang ada manfaat. Dia satu benda. Bahkan sebahagian para ulama masukkan dia adalah perkataan yang kalau kita sebut qasdan, dengan niat untuk kita mengambil berkat pada hadis Nabi, dia boleh menyebabkan itu bahagian pada zikir yang ada pahala. Ini saja-saja sebut. Bukan kita nak khutbah kat orang pun, tapi kita duduk saja-saja kita sebut. Sebab tu kalau kita buka buku kita ni, walaupun kita nak baca tengah, tapi buka yang depan, bahagian permulaan ni, bahagian ujian dan wasiat ni. Nak bagi faham, sebab dalam ni Al-Imam Asy-Syafi'i dia letak beberapa benda yang utama. Pertama, nak sedar diri kita ni duduklah nikmat Tuhan. Kalau kita tengok teknik Imam Syafi'i ni, dia macam nak start, macam nak tiru surah Fatihah pun ada. Sebab kalau tengok surah Fatihah ni apa je punya kandungan ni? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Beberapa ayat puji Tuhan, lepas tu minta hidayah. Dalam muka surat 21 ni pun ada ayat wa astahdihi bihudahu alladhi la yadhillu man an'ama bihi alaihi. Jadi dia menjadi macam penerangan awal nak beritahu apa yang aku nak beritahu dalam semua isi risalah ni. Cuma yang paling penting dalam muka surat 21 tu yang saya beritahu tadi itulah, iaitu allazi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifu bihi khalquhu. Hak tu yang paling penting. Imam Syafi'i nak beritahu macam mana nak berinteraksi dengan zat Tuhan dan sifat Tuhan. Kita hanya boleh sifatkan sifat Tuhan ni macam yang dia beritahu, macam yang kita fikir, macam yang orang lain tolong beri idea untuk bagi faham, tak akan boleh sama dengan apa yang dia sebut. Jadi itu gambaran kepada semua isi kitab kita ni. Nak beritahu Imam Syafi'i nak cerita pada kita, bila mana jumpa ayat cerita tentang sifat Tuhan, macam mana kita nak berinteraksi, nak faham ayat tu, kaedah dia macam mana. Itu bagi kesemua apa yang ada dalam ni. Okay. Jadi alhamdulillah kita habiskan sikit bacaan bawah tu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa dan tidak layak disyirikkan dengannya sesuatu pun, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itulah hambanya dan rasulnya. Alhamdulillah kita selesai untuk ujian Imam Asy-Syafi'i. Okey, jadi malam ni saya tak nak baca panjang-panjang sangat. Kita nak baca gitulah satu muka surat demi satu muka surat untuk sekali kuliah ni. Okey. Jadi kita berpada situ je lah untuk malam ni. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk muka surat yang ke-25 dan juga 24, wasiat Imam Syafi'i ketika menjelang wafat. Dalam ni pun banyak poin-poin penting. Okay. Jadi setakat itu saja kita punya kuliah pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri berkat dan juga manfaat bila mana keberadaan kita dalam majlis ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.